Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Adha, SMK Taman Selayang. Hari ini saya nak berkongsi dengan guru-guru serta anak murid bagaimana caranya untuk mempelajari peribahasa. Peribahasa ni sebenarnya penting, walaupun dia adalah sebahagian kecil dalam pembelajaran bahasa Melayu, tetapi peranannya untuk menjadikan keindahan dalam karangan dan juga kematangan dalam karangan itu penting. Jadi penggunaan peribahasa itu dapat membuktikan kematangan dan keindahan dalam berbahasa dalam penulisan. Di sini terdapat 30 senarai peribahasa daripada buku teks lama tingkatan 5 sebelum KSSM dan 19 senarai peribahasa tingkatan 4 dalam buku teks bahasa Melayu. Saya keluarkan ni daripada Cikgu Sazali Blogspot. Jadi Cikgu Sazali Blogspot ni mengeluarkan peribahasa yang selalu keluar dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi apa yang saya minta pada anak murid membuat peribahasa ni ialah setiap saya akan pecahkan kepada kumpulan. Misalnya kalau dalam kelas tu ada 20 orang murid, saya pecah pada 4 kumpulan. Satu kumpulan akan menerima satu peribahasa dan peribahasa itu mengandungi maksud peribahasa tersebut, dan saya akan meminta kumpulan tersebut melukis gambar, menulis peribahasa, menulis maksud dan juga membina ayat. Jadi itu adalah cara mudah, cara seronok dan cara mencungkil bakat anak murid dalam penghasilan peribahasa dalam berbentuk keratan seperti ini. Jadi saya ajar anak murid cara mudah, ada kala secara individu, ada kala secara berkumpulan. Hasil keratan tu nanti murid-murid akan menampar di dinding-dinding di dalam kelas. Mereka akan melihat keluar masuk ke dalam kelas, mereka akan sentiasa melihat peribahasa yang tertampar di dinding itu. Jadi hari-hari mereka akan belajar dan mereka akan ingat. Dalam 1 tahun pembelajaran bahasa Melayu, kita akan buat 3 kali. 3 kali penghasilan karya peribahasa ini. Jadi murid akan mendapat 100 lebih peribahasa dalam setahun. Baiklah, hari ini saya nak tunjuk kepada anak murid dan cikgu-cikgu bagaimana caranya untuk menghasilkan peribahasa di dalam kertas dan kita lukis atas kertas tersebut. Mula-mula sekali kita cari kertas A4 lah, kertas yang diguna pakai. Jangan bagi kertas yang baru lah, kertas A4. Kita bagi 2 kertas ni. Tak perlu besar, hanya sebahagian kecil. Selalunya saya akan bagi pada anak murid kertas yang sudah dipotong. Untuk hari ni saya tunjuklah yang kita hanya guna sebelah. Hasil karya yang anak murid buat ni, ini antara contoh-contoh dia. Saya akan tunjuk satu persatu. Ini. Tapi mula-mula sekali saya akan bagi kertas ni secara individu lah. Kita bagi pada individu. Ini senarai peribahasa. Setiap kumpulan ataupun setiap individu murid akan dapat senarai peribahasa dan maksudnya. Jadi untuk hari ni kita akan ambil seperti kacang lupakan kulit. Kita ambil seperti kacang lupakan kulit daripada buku teks bahasa Melayu yang dulu. Soalan nombor ni peribahasa yang nombor 9. Warna yang dipilih tak perlu banyak-banyak warna, hanya ambil 3 warna saja. Nak guna pensil, nak guna pen, nak guna marker pen, macam ni pun boleh. Dan saya pilih untuk menggunakan pen marker ni lah. Saya selalu ajar anak murid kalau nak melukis mesti letakkan bingkai, sebab letak bingkai ni cantik sikit. So, mari kita tunjuk cara nak melukis. Bila kita sudah dapat tajuk ataupun peribahasa, kita akan mulalah membuat bingkai. Saya akan suka membuat bingkai dahulu. Bebas, tak kisahlah bingkai tu macam mana kita nak buat. Ada yang buat petak-petak, ada yang bentuk zigzag, ada yang lingkung-lingkung. Selepas kita buat bingkai, kita tulis dahulu peribahasa tersebut. Seperti kacang lupakan
Pembentukan kulit. Okey, ambil pen biru. Kita letakkan maksud. Okey, maksud seperti kacang lupakan kulit ialah orang yang melupakan asal usul. Okey, atau satu lagi, orang yang tidak mengenang budi. Okey, kita bina ayat. Okey, ayatnya Aiman sudah lama tidak pulang ke rumah. Apabila kita dah tulis peribahasa, kita sudah pun tulis maksud dan kita memberi contoh ayat. Jangan lupa garisi peribahasa tersebut. Kacang lupakan kulit. Okey, akhirnya lukislah kacang. Okey. Kacang yang ada isi, kacang yang ditanggalkan, dan bekas kacang yang kosong. Okay, maka terhasillah satu keratan peribahasa. Okey. Okey, ini hasil karya peribahasa yang dibuat oleh anak-anak murid yang terdahulu. Saya mula membuat peribahasa ni bersama anak-anak murid sejak tahun 2000. Okey, ini adalah hasil karya daripada anak-anak murid sejak tahun 2000. Dapat beribu-ribu keratan peribahasa yang berjaya dihasilkan. Baiklah, saya akan menyediakan soalan kuis kepada semua murid daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sila jawab kuis tersebut, pastikan anda dapat 100%. Selamat menjawab soalan kuis. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.